Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Saya Syaiham Ibrahim, Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Setiausaha Syarikat Berlesen dari MSIB Corporate Consultancy Sdn Bhd. Saya mewakili semua warga kerja MSIB Corporate Consultancy Sdn Bhd mengucapkan jutaan terima kasih dan juga tahniah kepada anda semua yang telah pun siap mendaftarkan syarikat baru anda. Saya percaya anda semua telah pun mendapat apa yang telah kami janjikan untuk anda terima apabila anda mengambil pakej penubuhan syarikat dengan kami. Di mana saya ingatkan di sini supaya anda memastikan yang mana anda telah menerima semua yang telah kami janjikan daripada permulaan pakej sehingga ke penghujungnya, iaitu anda menerima beg merah di dalamnya mengandungi complete set berserta dengan cop bulat. Bersama dengan pakej penubuhan syarikat anda menerima sekali yuran syarikat setiausaha selama setahun. Itu specialnya kami di MSIB, di mana kami memberikan sekali pakej penubuhan berserta dengan yuran syarikat setiausaha. Yuran syarikat setiausaha ni merupakan satu bayaran di atas pelantikan kami sebagai syarikat setiausaha anda. Sebagaimana yang anda semua sedia maklum, semua syarikat sendirian berhad, syarikat berhad dan juga yayasan wajib untuk melantik minimum seorang setiausaha syarikat, di mana ianya termasuk di dalam yuran syarikat setiausaha yang anda bayar. Ada syarikat setiausaha yang mengenakan yuran ini secara bulanan, ada juga yang mengenakan secara tahunan. Macam kami di MSIB, kami kenakan secara tahunan yang anda perlu bayar awal. Di dalam pakej yuran syarikat setiausaha ni juga, kami berikan sekali beberapa servis tambahan sebagai pelengkap kepada bayaran yang anda buat itu tadi. Jika anda nak tengok apa yang terkandung di dalam pakej yuran syarikat setiausaha yang anda bayar, anda boleh menyemaknya di dalam brosur yang kami berikan sekali dalam beg merah yang anda terima tu. Boleh tengok di dalamnya ada brosur penubuhan syarikat, brosur penubuhan yayasan. Bersama dengan brosur itu ada maklumat berkenaan dengan apa servis yang terkandung di dalam yuran setiausaha syarikat yang anda bayar. Di sini saya nak sebutkanlah apa yang termasuk di dalam yuran syarikat setiausaha yang anda bayar. Pertama sekali pastinya ialah yuran pelantikan setiausaha syarikat. Itu sudah pastilah. Yang kedua, anda akan terima sekali ialah sewa alamat pejabat berdaftar. Bila anda menubuhkan syarikat di SSM, anda akan menerima dua jenis alamat. Satu, alamat pejabat berdaftar. Yang kedua, alamat di mana anda menjalankan perniagaan. Itu dinamakan alamat perniagaan. Jadi alamat pejabat berdaftar ini ialah alamat kami, alamat company secretary anda. Yang mana alamat ini digunakan oleh SSM untuk menghantar surat-surat rasmi mereka. Dan surat itu perlu di-reply kepada mereka apabila mereka memerlukan jawapan. Alamat tempat di mana anda berniaga atau alamat perniagaan, anda boleh berikan kepada kami sekiranya ada. Tapi kalau tak ada, anda boleh bagi pada bila-bila masa. Okey. Yang ketiga ialah menjaga buku minit dan buku daftar syarikat. Buku minit dan buku daftar ni anda pasti akan terima dan ianya termasuk di dalam pakej penubuhan syarikat anda. Tapi anda terima buku ini tidak kami berikan sekali di dalam beg merah. Sebabnya buku itu perlu diletakkan di pejabat syarikat setiausaha, di pejabat kami. Jadi pada bila-bila masa sekiranya anda ingin menyemak buku tersebut, anda boleh datang ke pejabat kami. Buku minit dan buku daftar ini sangat penting sebab ianya dijadikan sebagai primary evidence ataupun evidence bukti kelas pertama sekiranya berlaku apa-apa percanggahan, pertelagahan di mahkamah.
Selain daripada maklumat yang ada di SSM, primary evidence juga ada di pejabat berdaftar atau alamat syarikat setiausaha. Jadi anda tahu di mana anda nak dapatkan maklumat tersebut apabila memerlukan. Yang keempat, termasuk juga di dalam yuran syarikat setiausaha yang anda bayar ialah menerima dan membalas notis atau surat SSM. Notis ataupun surat SSM ni kadang-kadang ada waktunya SSM akan berikan kepada kami sebagai syarikat setiausaha anda. Surat ini kami perlu balas, kami perlu jawab dalam tempoh yang telah ditetapkan oleh SSM. Jika tidak, ada tindakan yang mereka akan kenakan sekiranya surat itu tidak dijawab. So, itu adalah di antara tugas kami sebagai syarikat setiausaha anda. Seterusnya, apa yang anda akan terima di dalam yuran ini juga adalah kehadiran kami ataupun wakil, kehadiran syarikat setiausaha ataupun wakil di pejabat berdaftar syarikat anda, iaitu pejabat kami, pejabat syarikat setiausaha anda. Di mana kehadiran ini sangat penting kerana mungkin juga SSM atau mungkin juga wakil daripada syarikat anda ingin mendapatkan maklumat-maklumat tertentu yang biasanya ada di dalam buku minit dan buku daftar. So, kami kena hadir, kami kena ada di pejabat kami dalam waktu yang telah ditetapkan. Akhir sekali, apa yang termasuk di dalam yuran syarikat setiausaha juga ialah tugas kami untuk menasihatkan anda sebagai pengarah syarikat berkenaan dengan tanggungjawab anda setiap tahun. Setiap tahun, kami akan menasihatkan anda 4 tugas dan tanggungjawab yang anda perlu lakukan sebagai seorang pengarah syarikat. Yang mana tugas dan tanggungjawab ini sekiranya anda tidak lakukan, sekiranya anda cuai, anda boleh dikenakan tindakan tertentu oleh pihak SSM dan juga pihak LHDN. So, berkenaan dengan tugas dan tanggungjawab yang saya maksudkan ni, saya akan menjelaskan secara terperinci sebentar saja lagi. Tanggungjawab pengarah syarikat setiap tahun. Sebagai seorang pengarah syarikat, anda mempunyai liability, tanggungan yang anda perlu lakukan di bawah Akta Syarikat 2016 dan juga di bawah Akta Cukai Pendapatan. Di mana tanggungjawab ini merupakan tanggungjawab tahunan, komitmen apabila anda menggunakan syarikat. So, apa tanggungjawab yang saya maksudkan ni? Pertama adalah menghantar laporan tahunan ke SSM. Yang kedua, menghantar laporan audit ke SSM. Ketiga, mengadakan AGM setiap tahun. Dan akhir sekali ialah menghantar penyata cukai dalam bentuk form C ke LHDN. Semua tanggungjawab ini anda kena buat setiap tahun dan kami sebagai syarikat setiausaha anda akan remind, akan advise, akan ingatkan anda untuk melakukan semua tanggungjawab ini setiap tahun. So, anda jangan risau. Tanggungjawab pertama yang anda perlu lakukan ialah menghantar laporan tahunan ke SSM. Laporan tahunan ini merupakan satu laporan standard yang disediakan oleh kami sebagai syarikat setiausaha anda dan ditandatangan oleh anda sebagai pengarah syarikat. Laporan yang telah siap disediakan hendaklah dihantar ke SSM setiap ulang tahun penubuhan syarikat anda, yang mana anda hanya ada 30 hari daripada tarikh ulang tahun penubuhan syarikat anda. Okey, di sini saya ambil contoh. Sekiranya syarikat anda didaftarkan pada 15 Januari 2020. 15 Januari 2020 tarikh penubuhan anda. So, pada 15 Januari 2021 adalah ulang tahun pertama. Dia setiap ulang tahun, setiap tahun. Ini ulang tahun pertama akan jatuh pada 15 Januari 2021. Daripada 15 Januari 2021, anda hanya ada 30 hari sahaja.
untuk menyediakan dan menghantar ke SSM. Macam saya kata tadi, yang sediakan adalah kami, company secretary anda, dan kami akan serahkan kepada anda untuk tanda tangan sebelum kami hantar kepada SSM menggunakan sistem yang telah disediakan. Biasanya, kami akan ingatkan anda 30 hari sebelum daripada tarikh anniversary anda. 30 hari kami akan advise, kami akan remind anda untuk anda buat tindakan, iaitu bermula dengan membuat pembayaran untuk servis menyediakan laporan tahunan setiap tahun. So, apabila anda menerima panggilan daripada kami, menerima ingatan daripada kami, pastikan anda membuat tindakan segera. Jangan tunggu-tunggu sebab 30 hari bukanlah satu tempoh yang lama. Kami nak anda buat tindakan 30 hari sebelum ni. Ingat, 30 hari sebelum anniversary. Maknanya anda kena buat tindakan dalam 30 hari. Bermula daripada masa kami advise, kami remind anda. So, anda jangan risau. Setiap tahun, tiba masa kami pasti akan advise dan remind anda. Ingatkan. Sebab itu adalah tanggungjawab kami yang telah anda bayar sekali dengan yuran syarikat setiausaha. Tanggungjawab kedua ialah menghantar laporan audit ke SSM. Laporan audit ialah satu laporan audit kepada akaun syarikat anda. Sebabkan ianya adalah laporan audit kepada akaun syarikat, so ini bermakna anda perlu menyediakan dahulu laporan akaun syarikat anda. Biasanya, saya akan nasihatkan supaya para pelanggan kami, termasuklah anda, untuk menyediakan laporan akaun ini sama ada secara bulanan, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, elakkan daripada setahun sekali. Sebab tidak semestinya akaun itu perlu disediakan setahun sekali. Anda boleh yang seeloknya sediakan 1 atau 3 bulan sekali. Kalau tak boleh juga 6 bulan sekali. Jadi kami akan mula mengingatkan anda berkenaan dengan akaun ni masa penubuhan. Sekarang ni saya advise anda untuk anda hubungi PIC anda untuk mula membuat laporan akaun anda sama ada 1 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali. Dia depend kepada perniagaan. Kalau perniagaan anda ni transaction agak memang ada hari-hari. Contohnya macam kedai runcit. Yang tu seeloknya buat sebulan sekali. Tapi kalau transaction anda ni jarang-jarang. Tapi ada cuma jarang-jarang. Boleh buat 3 bulan sekali. Tapi kalau transaction yang sangat jarang. Contohnya macam kontraktor. Kontraktor ni biasanya projek dia dapat dalam setahun ada 2 projek. Kalau macam tu boleh buat 6 bulan sekali. Tapi elakkan buat setahun sekali. Alright? So, lepas habis video ni, hubungi PIC anda untuk mula standby untuk membuat laporan akaun anda. Baik, lepas siap laporan akaun, boleh mulakan untuk membuat laporan audit. Laporan audit ni hendaklah dibuat, disediakan dan dihantar ke SSM dalam 6 bulan selepas Financial Year End, FYE, syarikat anda. Apa itu FYE? FYE ataupun Financial Year End ialah satu tempoh di mana akaun anda akan dikira. Okey, biasanya dalam tempoh setahun. So, macam mana nak decide FYE syarikat anda? Kami gunakan formula suku tahun, iaitu bulan Mac, bulan Jun, bulan September dan bulan Disember. Baik. Apa maksud kaedah suku tahun? Maksudnya, kami akan tengok bila tarikh penubuhan syarikat anda. Katakanlah, saya ambil contoh tadi, tarikh penubuhan syarikat anda adalah 15 Januari 2020. Ini tarikh penubuhan. Maksudnya, tarikh syarikat anda cukup setahun adalah 15 Januari 2021. Okey.
bulan Januari, paling dekat dengan bulan Januari adalah bulan Mac. Ya? Selang 2 bulan saja. Paling dekat bulan Januari adalah bulan Mac dan biasanya saya akan ambil 31 hari bulan Mac sebagai FYE untuk syarikat anda. Ini contoh kalau syarikat anda 15 Januari 2020. So, financial year end syarikat anda akan jatuh pada 31 Mac 2021. Okey. Tak semestinya lah. Tapi kebiasaan inilah yang kita akan gunakan. Kaedah ini kita gunakan. Okey. Jadi, 31 Mac adalah tarikh financial year end untuk syarikat anda setiap tahun. Tahun depannya pula 31 Mac, tahun satu lagi pun sampai bila-bila. Selagi mana anda tidak menukar financial year end untuk syarikat anda. Okey. Bila anda punya financial year end 31 Mac, bermakna anda ada 6 bulan. 6 bulan untuk menyediakan laporan audit dan menghantar kepada LHDN. Laporan audit akan disediakan oleh juru audit bertauliah. Ya, dia hendaklah disediakan oleh juru audit bertauliah, bukan siapa-siapa saja boleh menyediakan laporan audit. Dah siap laporan audit ni, kita akan beri kepada anda sebagai pengarah untuk sign. Kami juga sebagai company secretary juga perlu sign. Laporan tersebut dah siap, kita akan hantar ke SSM dalam tempoh 6 bulan selepas 31 Mac itu tadi. Alright? So sebab itulah saya kata 31 Mac ke 6 bulan daripada 31 Mac, kalau Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos. So kita ada sampai bulan Ogos sahaja untuk kita hantar. Maknanya paling lewat September kita perlu hantar ke SSM. Tempoh ni bukan satu tempoh yang lama, tuan-tuan. Sebabnya untuk nak sediakan laporan audit, kalau anda telah pun mempunyai laporan akaun, nasib baik. Tapi berapa ramai orang yang dah ada laporan akaun? Ramai, pengalaman saya, pelanggan kami tak ada laporan akaun. Dia tak ikut nasihat yang saya suruh tu. Sama ada buat sebulan sekali, buat 3 bulan, buat 6 bulan sekali, dia tak ikut. Ramai yang buat setahun sekali. Mengakibatkan masa tidak cukup. Ya? Bila kita buat setahun sekali, dia punya risiko dia ialah dokumen hilang. Ini risiko yang paling normal. Jadi bila dokumen dah hilang, kita akan mengambil masa yang agak lama. Dan lama tu satu hal. Yang bermasalahnya, laporan audit tu akan menjadi laporan audit yang kita panggil sebagai apa? Sebagai qualified report. Audit dia ada dua. Audit, laporan audit dia terbahagi kepada dua. Qualified dan unqualified. Yang kita nak adalah unqualified. Ini laporan audit yang mana bank suka. Laporan audit yang mana third party suka. Third party, orang yang bagi tender suka. Ini laporan audit yang kita tak nak. Macam mana dia boleh jadi qualified? Apabila dokumen tak cukup. Apabila ada maklumat yang tak ada. Ini biasa. Kalau dokumen yang mana orang buat audit, orang buat account untuk satu tempoh sekaligus, biasa jadi ada dokumen hilang, ada dokumen tak jumpa, ada transaction yang tak boleh trace. Kalau jadinya keadaan macam tu, audit syarikat anda akan jadi audit yang qualified. Yang ni kita tak nak. Yang ni kita nak elakkan. So, tak nak bagi audit tu qualified. Kita nak bagi audit ni unqualified. Cara dia ialah buat akaun awal. Jangan tunggu sampai hujung tahun baru buat laporan akaun. Untuk laporan audit pun, kami boleh bantu anda. Anda perlu berhubung dengan person in charge anda. Tapi berkenaan dengan audit, anda tak perlu risau. Sebabnya, audit kami akan remind anda sekali dengan apabila kami remind untuk laporan tahunan. Kami akan remind sekali dengan laporan audit. So, senang kan? Itulah
kerja kami sebagai syarikat setiausaha anda. Tanggungjawab pengarah syarikat yang ketiga ialah mengadakan mesyuarat agung tahunan syarikat ataupun AGM, Annual General Meeting. Mesyuarat agung ni perlu diadakan selewatnya 18 bulan untuk tahun pertama dan 12 bulan untuk tahun yang berikutnya. Tapi anda jangan risau, sebabnya AGM ni sekarang hanya diwajibkan untuk syarikat berhad saja. So bagi anda yang menjadi pengarah, yang menggunakan syarikat berhad, anda perlu mengadakan mesyuarat agung tahunan ini setiap tahun tanpa gagal. Tanggungjawab pengarah syarikat yang keempat ialah menghantar penyata cukai dalam bentuk form C ke LHDN. Form C ini hendaklah disediakan dan dihantar ke LHDN dalam tempoh 7 bulan selepas financial year end syarikat anda. Tadi kita dah dengar, selepas tarikh financial year end, anda perlu menyedia dan menghantar laporan audit kan? Tapi selain daripada menghantar laporan audit, anda juga perlu menyediakan penyata cukai form C dan dihantar ke LHDN. Form C ni kita nak buat, kita kena ambil figure daripada audit syarikat anda. Sebab itulah dia kena tunggu audit siap and then barulah kita boleh prepare dan siapkan form C ni untuk dihantar ke LHDN. Sebab tu dia ada tempoh tambahan 1 bulan daripada yang audit tu tadi. Audit 6 bulan, untuk form C dia 7 bulan. Tapi apa-apa pun, saya nak ingatkan sekali lagi. Suka saya nak ingatkan banyak kali. Sebab ini sangat penting. Jangan tunggu last minute untuk buat keempat-empat tanggungjawab yang saya sebutkan tadi. Sebab kerja ni nampak macam simple, tapi kerja ni banyak. Untuk nak dapatkan, nak siapkan laporan audit, auditor bukan buat untuk kita seorang saja. Auditor buat untuk syarikat lain juga. Begitu juga kalau kita nak siapkan form C ini. So sebab tu saya selalu nasihatkan ambil tindakan awal. Apabila kami ingatkan anda sebulan sebelum tarikh annual return, anda sepatutnya mengambil tindakan untuk menyelesaikan semua tugas-tugas yang saya sebutkan ni daripada peringkat awal bila anda dinasihatkan, bila anda di-remind, bila anda di-advise oleh pihak kami. Kami pasti melalui PIC kami akan hubungi anda, sama ada melalui email, sama ada melalui call, sama ada melalui WhatsApp, SMS untuk memberitahu anda berkenaan dengan tanggungjawab anda setiap tahun. Tapi apakan daya, sebagai syarikat setiausaha, kami hanya boleh advise. Kami hanya boleh remind anda. Tindakan adalah di tangan anda. Siapa yang boleh buat tindakan, tak lain dan tak bukan ialah diri anda. So, sekiranya anda masih lagi tidak clear atau tak faham berkenaan dengan apa juga yang saya jelaskan dalam video ni, anda boleh berhubung dengan PIC, person in charge anda. Daripada awal tadi saya sebut berkenaan dengan PIC. Siapa itu PIC? PIC ialah kaki tangan kami yang kami telah tugaskan khas untuk menjaga fail anda. So sekiranya anda ingin berhubung dengan pihak kami, anda ingin bertanyakan apa-apa perkara berkaitan dengan yang saya jelaskan dalam video ini, atau anda ingin subscribe mana-mana servis yang kami sediakan, anda boleh berhubung dengan PIC anda. Anda akan diberikan nombor telefon PIC dan PIC sendiri akan menghubungi anda untuk memperkenalkan diri mereka. Apapun, anda tetap boleh menghubungi kami menggunakan talian hotline kami di 0390553341 ataupun emailkan kami di us@companysecretary.my. Sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan tahniah di atas penubuhan syarikat baru anda. Sehingga berjumpa lagi, saya Syaiham Ibrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera.